Konnichiwa minasan, Han desu. Minasan, genki ni shite imasu ka? Selamat kembali ke Jom Jepun. Hai, so ini kelas tata bahasa ke-9. So dalam kelas ni kita akan belajar partikel ga dan cara nak kata suka atau tak suka dan sebagainya. Hai, sore dewa, hajime mashou. Tata bahasa pertama kita akan belajar hari ini ialah partikel ga. Partikel ga di sini ialah partikel penunjuk ada atau juga boleh digunakan sebagai penanda topik ayat atau untuk menunjuk penerima atau objek kata kerja. Mula-mula, kita akan belajar corak ayat N ga arimasu. Arimasu bermaksud ada. Untuk ada, noun. Contohnya, saya ada kereta. Noun kita ialah kereta. Kuruma. Lepas tu partikel ga. Lepas tu verb untuk ada ialah arimasu. Kuruma ga arimasu. Contoh lain, saya ada urusan atau sibuk nak buat sesuatu. Urusan ialah yoji. Lepas tu partikel ada iaitu ga. Lepas tu verb untuk ada ialah arimasu. Yoji ga arimasu. Untuk jadikan soalan, awak ada sesuatu nak buat atau sibuk ke? Sekali lagi, urusan atau nak buat sesuatu ialah yoji. Yoji ga arimasu. Jadikan soalan kah? Yoji ga arimasu kah? Kalau nak jawab ya, ada urusan, kita kata hai, arimasu. So kita ulang balik verb di sini. Kalau tak ada, kita kata iye, dan bentuk negatif arimasu ialah arimasen. Iye, arimasen. Verb lain yang menggunakan ga ialah wakarimasu untuk faham sesuatu. Wakarimasu boleh bermaksud faham atau mengetahui sesuatu. Contohnya, saya faham bahasa Jepun atau saya tahu bahasa Jepun. Bahasa Jepun ialah Nihongo. Lepas tu partikel ga dan diikuti dengan verb faham iaitu wakarimasu. Nihongo ga wakarimasu. Contoh lain, saya tahu tulisan kanji. Tulisan kanji dia sama je. Kanji dalam bahasa Jepun ialah kanji. So, kanji. Lepas tu partikel ga. Tahu ialah wakarimasu. Kanji ga wakarimasu. Nak tanya pula, awak faham bahasa Jepun? Kita kata, Nihongo ga wakarimasu kah? Nihongo ga wakarimasu kah? Awak faham bahasa Jepun? Kalau nak jawab faham, kita kata, hai, wakarimasu. Kalau tak faham, kita kata iye wakarimasen. Seterusnya, cara nak kata kita suka atau minat sesuatu benda. Partikel ga juga digunakan untuk menunjukkan perkara yang kita suka atau tak suka. En ga suki desu. Saya suka en. Contohnya, dia minat sukan. Topik di sini ialah dia. So, karewa, lepas tu noun kita ialah sukan. Sportsu. Diikuti dengan partikel ga. Minat atau suka, suki desu. Karewa, sportsu ga suki desu. Buat peringatan, suki ni ialah na adjektif. Na kyoshi. Hai, sugi. Contoh lain, dia suka menari. Mula-mula subjek dia ialah dia, iaitu kanojo wa. Menari ialah dansu. Lepas tu partikel untuk suka, ga. Lepas tu suka, suki desu. Kanojo wa dansu ga suki desu. Sekarang nak tanya, Cik Isa minat sukan ke? So, kita mula dengan topik Cik Isa. Isa-sang. Sekali lagi, sukan ialah sportsu. Ga. Suka atau minat. Suki desu ka? Isa-sang sportsu ga suki desu ka? Kita boleh jawab suka atau minat, iaitu hai, suki desu. Kalau tak suka, iye, suki ja arimasen. So, kita gantikan des dengan ja arimasen. Kata antonim suka ialah tidak suka atau benci. Dalam bahasa Jepun, kita kata kirai. Corak ayat dia sama seperti suki, tapi suki kita gantikan dengan kirai. And ga
kirai desu. Kirai pun ialah na adjektif. Na keiyoshi. Contohnya, saya benci filem itu. Filem itu ialah sono eiga. Lepas tu partikel ga. Lepas tu benci ialah kirai desu. Sono eiga ga kirai desu. Contoh seterusnya, saya tak suka sayur. Sayur ialah yasai. Lepas tu partikel ga. Tak suka suki ja arimasen. Kita pun boleh guna bentuk negatif untuk suki, iaitu suki ja arimasen. Yasai ga suki ja arimasen. Suki ja arimasen ni dia lebih lembut berbandingkan dengan kirai, iaitu benci. Misal kata, kalau kita boleh makan sayur tapi kita cuba elakkan diri dari makan sayur, kita lebih baik guna suki ja arimasen. Untuk jadikan soalan, seperti biasa kita tambah aja ka. Awak benci sayur ke? Yasai ga kirai desu ka? Yasai ga kirai desu ka? Atau yasai ga suki ja arimasen ka? Ya, saya benci. Hai, kirai desu. Atau sebaliknya, iye, suki desu. Atau kirai ja arimasen. Sekali lagi peringatan, kirai ialah na adjektif. So bentuk negatif dia ialah kirai ja arimasen. Bukan kirakunai. Kirakunai tak wujud. Kirai ja arimasen. Seterusnya, cara nak kata kita mahir atau hebat dalam sesuatu. Corak ayat dia ialah en ga jouzu desu. Jouzu bermaksud mahir. Contohnya, dia mahir dalam sukan. Subjek kita ialah dia. Kare wa. Lepas tu noun kita sportsu. Partikel ga. Mahir ialah jouzu desu. Kare wa sportsu ga jouzu desu. Contoh lain, dia pandai menari. Mula-mula subjek kita ialah dia. Kanojo wa menari dansu. Lepas tu partikel ga. Lepas tu pandai atau dalam konteks ni mahir dalam menari. Jouzu desu. Kanojo wa dansu ga jouzu desu. Nak tanya, dia hebat dalam sukan ke? Sekali lagi, subjek kita ialah dia. Kare wa diikuti dengan noun sportsu. Partikel ga. Lepas tu jouzu desu. Tambah tanda soal ka. Kare wa sportsu ga jouzu desu ka? Ya, dia hebat. Hai, jouzu desu. Atau tidak, dia tak hebat. Iye, jouzu ja arimasen. So, bentuk negatif jouzu ialah jouzu ja arimasen. Seterusnya, kita tengok kata lawan jouzu, iaitu heta. Atau tak mahir dalam sesuatu. En ga heta desu. Heta ni perkataan dia lebih padu berbandingkan dengan jouzu ja arimasen. So, kalau jouzu ja arimasen ialah tidak mahir, heta ialah emosi dia lebih kepada teruk sangat-sangat lah. Tak mahir langsung, tak tahu apa pun. Contohnya, saya tak pandai memasak. Memasak ialah ryori. Lepas tu partikel ga, tak pandai atau teruk ialah heta. Ryori ga heta desu. Seterusnya, saya tak pandai menyanyi. Nyanyi atau lagu ialah uta. Uta ga tak pandai atau tak mahir ialah jouzu ja arimasen. Uta ga jouzu ja arimasen. Memang kita boleh tambah ka kat penghujung ayat bila nak jadikan soalan. Tapi biasanya kita tak tanya orang sama ada dia teruk atau tidak. So, kita tak guna bentuk negatif seperti heta atau jouzu ja arimasen. Tapi kita guna bentuk positif bila nak tanya sesuatu. Tata bahasa seterusnya, jenis apa kategori yang awak suka? Dengan menggunakan donna. Donna en ga suki desu ka? En di sini ialah kategori seperti sukan, makanan atau selain-lainnya. So, kita tanya, apa benda spesifik dalam kategori ni yang awak suka? Dalam lesson sebelum ni, kita dah guna donna untuk menghuraikan noun atau kata sifat atau adjektif. Sekarang kita guna donna untuk tanya perkara-perkara tertentu daripada kategori tertentu. Contohnya, apa jenis sukan awak suka?
Atau sukan jenis apa awak suka? Apa jenis sukan ialah donna sportsu. Lepas tu partikel ga. Suka, suki desu ka? Donna sportsu ga suki desu ka? Misal kata kita nak jawab, saya suka baseball. Kita kata, yakyū ga suki desu. Contoh lain, apa jenis makanan awak suka? Atau makanan jenis apa awak suka? Makanan jenis apa boleh jadi macam makanan masakan Melayu, Thai, Itali, Western dan selain-lainnya. Kita boleh tanya, donna makanan ialah tabemono. Partikel ga suki desu ka? Donna tabemono ga suki desu ka? Misal kata nak jawab, kita suka makanan Melayu. Mare ryori ga suki desu. Sekarang kita akan belajar kata-kata sifat kerja atau adverb seperti yoku, daitai, sukoshi, amari dan zenzen. Adverb ni boleh digunakan untuk menentukan tahap sesuatu seperti kefahaman, kesukaan dan selain-lainnya. Adverb digunakan sebelum verb. Mula-mula kita lihat yoku. Saya sangat faham. Sangat di sini ialah yoku. Yoku wakarimasu. Dia andaikan kita kata kita faham 100%. Darjat yang lebih rendah dari sangat faham ialah saya agak-agak faham. Bukan 100% tapi bukan kosong. Agak-agak ialah daitai. Daitai wakarimasu. Saya agak-agak faham. Saya agak-agak faham kira lingkungan 70-80% macam tu. Lebih rendah dari itu ialah saya faham sedikit. Sedikit ialah sukoshi. Sukoshi wakarimasu. Ini lebih kepada 20-30% dia faham. Ini semua digunakan dalam bentuk positif wakarimasu. Tetapi kalau kita guna bentuk negatif, kita kena guna amari atau zenzen. Contohnya, saya tak berapa faham. Kita guna amari. Amari. Lepas tu bentuk negatif wakarimasu ialah wakarimasen. Amari wakarimasen. Ini setaraf dengan sukoshi wakarimasu tapi dia lebih kepada negatif. Kalau kita nak kata kita tak faham langsung, memang kosong lah. Kita kata zenzen. Zenzen, lepas tu negatif wakarimasu ialah wakarimasen. Zenzen wakarimasen. So sekarang jom kita tengok beberapa contoh. Saya sangat faham bahasa Inggeris. Eigo ga yoku wakarimasu. Atau saya agak-agak faham bahasa Inggeris. So dia kurang sikit daripada sangat faham tapi boleh-boleh faham juga. Eigo ga daitai wakarimasu. Dan kurang dari itu ialah saya faham sedikit bahasa Inggeris. Eigo ga sukoshi wakarimasu. Sekarang kita guna bentuk negatif. Saya tak berapa faham bahasa Inggeris. Eigo ga amari wakarimasen. Atau saya tak faham langsung bahasa Inggeris. Eigo ga zenzen wakarimasen. Seterusnya, adverb untuk menentukan jumlah sesuatu yang kita miliki. Contohnya, saya ada banyak. Banyak ialah takusan. Ada ialah arimasu. Taksan arimasu. Selepas tu, saya ada sedikit. So, sini sama je dengan poin sebelum ni, iaitu sukoshi. Sukoshi arimasu. Sukoshi arimasu. Sekarang kita tengok adverb bentuk negatif pula untuk arimasen. Contohnya, saya tak ada banyak. Kita gunakan amari. Lepas tu, negatif arimasu ialah arimasen. Amari arimasen. Kalau nak kata saya tak ada langsung, kita sekali lagi guna zenzen. Lepas tu arimasen. Zenzen arimasen. Okay, jom tengok beberapa contoh kat sini. Saya ada banyak duit. Duit ialah okane. Okane ga taksan arimasu. Kurang dari itu ialah saya ada sedikit duit. Okane ga sukoshi arimasu. Sekarang kita guna bentuk negatif. Saya tak ada banyak duit.
okane ga amari arimasen. Atau saya tak ada duit langsung. Okane ga zenzen arimasen. Zenzen dan amari ni boleh digunakan dengan adjektif. Contohnya, sedikit sejuk. Skoshi samui desu. Atau tak sejuk langsung. Zenzen samukunai desu. Tata bahasa seterusnya ialah untuk memberi alasan. Corak ayat dia ialah S1 kara S2. S1 menyebabkan S2. Sebab S1, hasilnya S2. Atau kita boleh terbalikkan jadi S2, S1 kara. S2 disebabkan oleh S1. Contohnya, saya tak ada banyak masa sebab tu saya tak belajar. Kita ada sebabnya dan hasilnya atau kesudahannya. So, kita mulakan dengan S1 iaitu jikan ga amari arimasen. Sebab tu, kara, saya tak belajar. Benkyou shimasen deshita. Jikan ga amari arimasen kara benkyou shimasen deshita. Kita boleh terbalikkan ayat ni dengan menyatakan hasilnya dahulu. Lepas tu sebabnya kemudian. Saya tak belajar sebab saya tak ada banyak masa. Benkyou shimasen deshita. Jikan ga amari arimasen kara. Contoh pertama ialah S1 sebab tu S2. Contoh kedua ialah S2 sebab S1. Hati-hati dengan perbezaan dia ni. Tata bahasa terakhir ialah cara untuk tanya kenapa atau doshite. Contohnya, kenapa awak tak belajar? Kenapa ialah doshite. Tak belajar ialah benkyou shimasen deshita. Lepas tu tanda soal ka. Doshite benkyou shimasen deshita ka? Sebab saya tak ada masa. Tak ada masa ialah jikan ga arimasen. Lepas tu kara. So, untuk jawab kepada soalan yang ada doshite, kita kena letak kara di jawapan kita. Jikan ga arimasen kara. Kita pun boleh gunakan doshite untuk nak tahu lebih lanjut tentang apa perkara yang orang tu cakap. Contohnya, kalau ada orang kata, saya balik awal hari ni. Kyou hayaku kaerimasu. Kyou hari ni, hayaku cepat atau awal, kaerimasu balik. Kyou hayaku kaerimasu. So, kita boleh tanya sebab atas kenyataan tersebut. Kita kata, doshite desu ka? Kenapa? Orang tu pun mungkin balas dengan, sebab saya ada sesuatu nak buat atau ada urusan lain. Sesuatu untuk buat ialah yoji ga arimasu. Lepas tu, kara. Yoji ga arimasu kara. Sekarang masa untuk kerja rumah hari ni. Dah sedia semua? Sports ga suki desu ka? Donna sports ga suki desu ka? Ryori ga jouzu desu ka? Okane ga takusan arimasu ka? Doshite nihongo wo benkyou shimasu ka? Kyou no lesson ga wakarimasu ka? Dah siap kelas tata bahasa ke-9. So, kalau ada sebarang soalan, boleh tulis komen anda di bawah. Okey, seperti biasa, mite kudasatte arigatou gozaimashita. Mata ne. Bye bye.